luaran ni macam mana. Di gambar ni. Okey. Gambar yang pertama ni, yang ni pintu masuk Babus Salam. Pintu satu, pintu masuk Babus Salam yang lalu yang dari tempat ke rumah Nabi SAW. Okey, jadi siapa orang bagi laki-laki lokasi ni, dia boleh pergi terus ke makam Nabi untuk berikan salam kepada Nabi SAW. Jadi kalau nak pergi ke kawasan ni, dia masuk ke tempat yang Rauzah tu, sebelah kiri tu masuk dia untuk orang lelaki lah. Orang perempuan dia takkan nampak. Jadi kalau perempuan nak tunjuk lokasi kat mana, betul-betul dekat ujung ni Nabi SAW masuk ke ujung ni, tepi ni dah ujung ni takkan nampak. Kat sini tempat masuk Rauzah, dan ujung sekali tempat makam Nabi. Nabi, Abu Bakar dan juga Umar di situ. Kemudian baru dah keluar lah. Ni bukan lelaki, dia akan nampak straight. Kalau orang perempuan di belakang ni, tak nampak. Ni lokasi dia pertama, iaitu buat salam, itu maksudnya pertama salam. Jadi sebelah sini tu, cuba tengok. Tengok sini. Okey. Kalau di sini ialah dinamakan sebagai makam Nabi SAW. Okey. Raudatul Jannah. Okey, Raudah ialah daripada mana? Daripada mimbar. Mimbar tu kan? Dari ujung tu sampai ke makam, dinamakan sebagai Raudatul Jannah. Iaitu taman syurga Allah SWT. Dan ini adalah tempat makam Nabi SAW. Sewaktu Nabi wafat, Nabi dimakamkan di betul-betul di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sinilah kita tengok dia tulis guna salam ala Rasulillah. Apa maksud dia? Di sini kita kena beri salam kepada Rasulullah SAW. Dan di sini juga kita tengok situ guna ala salam Abu Bakar Siddiq. Di sini kita kena beri salam kepada Abu Bakar Siddiq. Dan yang ketiga ialah guna salam ala Umar bin Khattab. Di sinilah kita beri salam kepada Umar bin Khattab. Dan tiga orang yang dimakamkan di sini, kita tengok pertama betul-betul dengan makam Nabi SAW. Macam Asyik akan doa, betul-betul tempat makam dia kat situ. Okay? Cuma kat sini kita diperintahkan untuk beri salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW untuk beri salam. Lepas tu Assalamualaikum ya Abu Bakar. Dan juga setelah itu Assalamualaikum ya Umar. Dan beri salam itu tidak ada kiriman salam. Kalau ada siapa yang suruh kirim salam ke apa ke, yang itu tak diajar oleh Nabi dah. Kenapa? Hanya kat sini untuk mereka yang khusus yang datang kat sini saja. Nabi ni memang ada dekat dalam ni saja dan dijaga oleh kerajaan Saudi. Orang tak akan boleh curi. Sebab apa? Semua lokasi ni semua ada polis dan juga askar yang jaga. Gambar tu pun nama cium. Kalau dapat masuk tu yang jadi tempat rumah gambar tu. Dan di sebelah dia kita tengok barulah tempat Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang ni, insya-Allah. Okey? Inilah lokasi dia. Jadi kalau orang lelaki dia akan lalu dekat sempadan depan tu, dia akan bagi salam. Dan orang perempuan di belakang lah. Di belakang tu, di depan tu barulah kita boleh bagi salam kepada Rasulullah SAW. Okey? Boleh faham setakat ni? Tentang Raudah kita nampak semua kan? Jadi kat sini apa perlu kita buat? Memperbanyakkan doa. Jadi siapa yang dapat lagi lepas dia pergi nusuk ke apa, gunakan nusuk untuk masuk, banyakkan doa di dalamnya. Sebab di situ sangat-sangat mustajab doa bagi mereka yang dapat masuk ke dalam Raudatul Jannah. Dan di dunia ni ada dua Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Apa dia? Yang pertama, kita akan lihat. Kita lihat sekarang ni lah. Rumah Nabi SAW, di antara mimbar sampai ke makam, ini adalah Raudah. Dinamakan tempat taman-taman syurga. Dan yang kedua ialah taman syurga itu apa dia? Bagi mereka yang datang ke majlis ilmu. Orang yang datang ke majlis ilmu, pergi ke majlis surah ataupun majlis-majlis ilmu yang ada, kita datang, kita hadir, itulah sebagai Raudatul Jannah, iaitu taman-taman syurga Allah SWT. Jadi jangan lepaskan peluang bagi orang yang hadir majlis ilmu. Dekat mana-mana kita boleh datang. Bagi khusus kepada mereka yang datang ke Madinah, dia berpeluang untuk masuk ke Raudatul Jannah, iaitu di taman-taman syurga Allah Ta'ala, iaitu dalam Raudah ini. Jadi Raudah ni tempat yang sangat mustajab, banyakkan doa di dalamnya. Okay, kelebihan orang yang datang ke Madinah, dia boleh berdoa dalam tu dalam keadaan khusyuk, dia doa, insya-Allah Allah akan makbulkan doanya setelah dia berdoa dalam ni. Okey, itu antara kelebihan lah. Jadi kalau siapa yang nak pergi lagi, boleh dia datang masuk, dalam keadaan dia masuk tu dia berdoa, memperbanyakkan doa di dalam Raudah ini, insya-Allah. Okey, dia faham Itu cuba tengok sebelah sana pula. Okey, kalau tengok yang ni, okey, yang ni tempat apa dia? Mimbar.
mimbar Nabi SAW. Cuma ini bukan mimbar yang asal. Mimbar yang asal dah terbakar, dah tak ada dah. Dah rebut, dah terbakar, tak ada. Jadi digantikan yang baru, dan inilah bentuk yang barulah, bukan yang asal ketika zaman Nabi SAW. Jadi letakkan untuk apa? Okey. Ni mihrab. Mihrab ni apa? Tempat Nabi solat. Mihrab tempat Nabi solat. Dinamakan mihrab. Lokasi yang Nabi solat lah. Ada di kawasan ini. Jadi kalau kita tengok, kalau imam, dia akan solat dekat sini. Dia akan solat kat sini. Kemudian kalau lepas solat je, ada bila dia bangun, dia bagi tahu ada solat jenazah. Betul kan? Solat jenazah ni tuan-tuan kena buat setiap waktu kalau ada kat sini. Sebab apa? Walaupun tak ada kat sini, kat tempat lain pun kita boleh buat. Kenapa pahala dia besar? Sebab orang yang melakukan solat jenazah, dia akan mendapat satu kiran. Nanti kita tengok bukit Uhud macam mana. Pahala dia sebesar bukit Uhud. Lalu dia bawa jenazah, bawa ke tempat kubur, dia dapat 2 kiran, iaitu 2 sebesar bukit Uhud. Jangan lepaskan peluang. Solat jenazah tu sangat besar. Hanya 4 takbir saja. Takbir yang pertama baca surah apa? Ya. Baca Fatihah. Yang kedua, salawat kepada Nabi Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan takbir ketiga, doa kepada si mati. Dia sendiri. Macam mana doa dia sendiri? Dia sendiri masih hidup. Doa kepada si mati lah. Macam mana doa dia? Allahumma fir lahu. Kalau dia lelaki, Allahumma fir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Kalau dia ramai, tak tahu lelaki ke perempuan, macam mana buat? Ramai, dia ada kanak-kanak, ada orang. Kalau ramai kita sebut Allahumma fir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Itu je. Doa tu kena ingatlah, sebab pendek je pun boleh hafal yang tu. Baca ramai lah, lebih mudah. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab, dia sebut atfal. Atfal tu kanak-kanak. Tapi dia tak bagi tahu kanak-kanak lelaki ke perempuan. Kita sebut je Allahumma fir lahu. Tapi kalau dia sebut, kadang-kadang dia sebut apa, umum. Umum kita tahu. Yang penting kita sebut je ke semua yang ada kat situ. Sebab sekali jenazah datang, memang banyak. Kadang-kadang lebih 4-5 orang, kadang-kadang 10 orang kat situ. Jadi bila habis saja imam solat kat sini, lepas tu bila dia akan beritahu ada solat jenazah. Lepas tu bila dia sebut solat jenazah je, imam akan keluar ke kawasan ni, dia akan pergi ke depan ni. Kat sini ada pintu, dia panggil pintu masuk ke tempat jenazah. Bila depan ni saja imam masuk, dan imam betul-betul akan solat di depan solat jenazah. Masa tu dah imam akan takbir, masa tu baru semua akan ikut. Jadi lokasi ni betul dekat luar ni lah, kat luar kawasan ni. Kita solat dalam raudah kita kat sini juga. Kita kalau raudah, pastikan dia betul-betul dekat kawasan tu, daripada mimbar sampailah ke makam. Itu lokasi tu. Okey. Dia sebenarnya macam ni, silap ni. Ke sana, ke sana. Ini lelaki. Belakang. Kalau dekat perempuan nampak tak mihrab ni? Mihrab apa? Ni apa? Kubah ni. Oh, dia lindung tak nampak. Tapi kalau wheelchair dia bawa mimbar. Nampak dari dinding ni semua nampak. Kalau nampak tu kita pastikan situ lah lokasi dia. Dia betul-betul dia ada apa? Tempat kubah sehinggalah ke makam Nabi kat sini. So sepanjang ni lah raudah. Bagi orang lelaki, alhamdulillah lah kita dapat kat sini. Kita dapat semalam apa? Setengah jam juga dapat setengah jam kat sini. Alhamdulillah. Bagi yang perempuan, saya faham perempuan memang dia tak nampak. Dari lokasi dia tengok ni je. Nampak yang atas tu perempuan macam nak potong tu ya tak? Perempuan biasa. Kita solat, kita tengok perempuan semua bising-bising. Ni dia gaduh ni. Orang Pakistan ni. Betul, daripada mimbar sampai ke makam sana. Itu raudah. Perempuan ada sekat. Perempuan di belakang lah. Belakang tu tengok. Tapi nak tahu lokasi dia, tengok ni je. Kalau nampak apa, tempat kat sini. So pastikan dia tinggi tu kita dah masuk. Jangan kita keluar daripada kawasan tu. Kalau keluar daripada kawasan tu, tak termasuk lah dalam raudah. Jadi kita pastikan dia masuk betul-betul kat dalam tu. Dalam baru dia namakan sebagai raudah jannah. Dia biasa ni polis kan, askar dan tu dia bagi tahu kan. Ya? Itulah. Dia memang gitu. Tapi kita cakap lah, masuk. Bagi masuk je. Masuk terus solat je. Sekejap balik. Memang keadaan perempuan gitulah. Tapi tak kita masuk, kita tak dapat solat pun kita doa je terus. Terus angkat tangan berdoa. Kalau tak dapat solat, kalau dapat solat boleh solat, kita solat je.
Sebab orang perempuan dia memang gitulah, dia tak tertib lagi. Kalau orang lelaki Alhamdulillah kami tertib. Alhamdulillah kami semua masuk ke pintu depan sekali. Tak payah beratur. Okey. Jadi sampai masuk depan ni kita pastikan dia betul-betul berada di dalam raudah. Masuk ke dalam ni, inilah lokasi yang Allah tamat-tamat syurga Allah SWT. Okey. Pergi lagi tak besok? Ya. Esok siapa yang ada tu boleh usul boleh masuk lagi. Untuk kita masuk insya-Allah. Okey. Dan Hamid kita dah tahulah lokasi raudah ni. Jadi mereka yang solat kat dalam ni banyakkan doa lah. Banyakkan doa dan juga solat di dalamnya. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa kita yang berada di dalam raudah ni insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita sekarang akan pergi ke lokasi yang terakhir, iaitu di Masjid Al-Ghamamah pula insya-Allah. Dari situ saya akan cerita sejarahnya dan insya-Allah kita tengok. Jom, silakan.